Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin buat satu webinar yang memang panjang berkenaan bagaimana untuk mendapatkan sebuah blog yang sempurna. Sebuah blog template yang sempurna. Sebuah blog interface yang sempurna. Di mana jika blog itu adalah anda punya rumah dan rumah itu jika haruslah dihiasi dengan orang kata keperluan-keperluan asas sebagai sebuah rumah lah, betul? Betul ah? So artinya sebuah blog juga, jika anda buat blog saja, blog anda tu kosong so anda perlu masukkan data-data yang bercirikan SEO di dalam blog anda. Itu memasukkan di sini supaya Google lebih cepat indexing blog anda. Dan juga tujuan utama kita hendakkan kita punya artikel di dalam enjin carian pertama. Itu kita nak dengan lebih cepat artikel atau blog anda diindeks dan dengan nasib yang baik melalui secara SEO kita gunakan blog ada artikel akan berada di carian pertama di enjin, anda akan dapat trafik yang tinggi serta search yang tinggi. Ini adalah kita punya vision. Dan tujuan tutorial ini pun saya dah beritahu KPI kita tahu ini adalah untuk mendapatkan 500 page view setiap hari di blog kita dalam masa 6 bulan. Ini adalah target line kita untuk tahun 22 ini untuk sebuah blog yang baru. Okey. Alright, so kita mulakan dulu. Anif, apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan blog kita sempurna? Banyak. Saya dapat 20-30 cara, tapi saya terangkan yang penting-penting sahaja supaya anda memahaminya. Dan jika anda boleh dapatkan maklumat ini lebih lanjut, jika ada boleh cari di Google lah jika tidak faham apa yang terms atau tema-tema yang saya katakan ini. Okey, yang pertama sebelum kita membuat blog, kita harus daftar blog dulu. Betul? So kita menggunakan dalam tutorial ini saya menggunakan Blogspot Dia menggunakan platform Blogspot, bukan WordPress, dan anda harus daftar menggunakan email Gmail lah daripada Google. So bagaimana untuk daftar? Saya telah buat sebuah ebook di bawah ni, anda boleh dapat link. Saya menjual ebook ini dan anda boleh memulakan langkah pertama anda untuk membuat blog yang pertama. Okey, jika tidak faham dengan cara yang saya terangkan step by step sehingga memasukkan artikel dan juga bawa link daripada kedai Shopee anda ke blog anda. Okey, anda boleh gunakan itu. So, dalam webinar ini saya tidak akan berikan secara terperinci bagaimana membuat benda-benda semua ni. Saya terangkan apakah yang anda perlu ada. Okey, saya harap anda berada, dan saya akan buat tutorial yang lebih lanjut tentang penerangan step ECCC yang saya berikan inilah dalam tutorial YouTube channel inilah. Okey, so kita mulakan. Saya anggap anda sudah daftar blog anda. Okey, anda dah faham macam nak daftar. Dan sebab saya dah daftar, anda akan dapat satu interface daripada Blogspot atau website daripada Blogspot yang buruk. Okey, buruk betul Jangan sekali gunakan platform Blogspot yang ada ni. Untuk sementara, untuk anda belajar anda pakai. Tapi anda dah faham, anda tolong tukar template. Dia panggil blog template, tukarkan. Di mana anda boleh mendapatkan blog template Blogspot atau bloggers secara percuma di Google. Dan pastikan jika anda type bloggers template responsive nama dia, kerana kita hendak blog itu bersifat atau mesra mobile, di mana di dunia ini sekarang kebanyakan carian banyak 90% saya rasa lah menggunakan smartphone, dan kita hendak semua tulisan kita, gambar kita nampak cantik di handphone. Itu namakan mobile responsive template. Anda harus dapatkan itulah. Jika anda lebih sekarang mendapat itu, saya telah membuat tutorial dahulu bagaimana untuk mendapatkan blog template secara percuma. Malahan saya telah mengambil satu contoh blog template tersebut. Saya menggunakan blog template ini. Saya memberikan tutorial bagaimana untuk mengubah layout dia, bagaimana untuk installkan dia di dalam YouTube channel saya ini. Saya akan masukkan link di bawah ini So masalah untuk buat template awak telah selesai. Anda boleh masukkan dengan segera menggunakan template contoh saya. Dan anda boleh ubah bila saja anda sukalah jika anda dah memahami cara menggunakannya. Semua template yang kita guna adalah sama saja. Dia
perubahan dia tak ada benda. Blogspot mudah sebenarnya. Tak ada benda, anda masuk, anda ubah beberapa perkara saja. Semuanya adalah sama. Okey? Anda gunakan template. Kedua, saya menggunakan buku untuk tengok, awak tengok buku ni penuh muka surat untuk saya terangkan bagaimana untuk mendapatkan sebuah blog yang sempurna. Bukan senang untuk seorang bloggers atau seorang e-commerce adalah sukar sebenarnya, kerana di dunia ini terdapat lebih kurang 4 bilion artikel yang terbitkan setiap hari. Anda orang baru masuk dalam dunia saingan ini, sudah tentu anda akan terperisuk jauh di bawah. Dan cara untuk mengejar, anda perlu memastikan anda punya ciri-ciri SEO yang disukai oleh Google. Sama ada dari segi off-page atau on-page SEO anda harus gunakan. So di sini saya mengajar dari segi off-page SEO untuk anda. Okey. Dan disebabkan saingan terlalu tinggi ini untuk blog-blog baru, sebab itu mengambil masa sehingga 6 hingga 8 bulan untuk anda diindeks oleh Google. Mengambil masa kan. So ini yang kita, untuk dapatkan orang kata dia punya authority 6 hingga 8 bulan barulah anda punya artikel semua akan diindeks atau berjalan dengan lancarnya di dunia laman web. Okey, ini perlukan kesabaran. Saya dah ulang banyak kali benda ni lah. Okey, kita balik semula. So, dah dapat template, anda akan mula mengubah layout. Okey, anda dapat template, anda pergi ke dashboard, anda klik ke layout. Dalam layout tu, anda kena masukkan beberapa perkara yang wajib anda prepare dahululah material ni. Yang pertama, header. Header, anda harus masukkan nama kedai anda. Okey, apa nama kedai anda? Kedai anda nama hanim.com contoh. Lepas tu, anda punya logo, anda kena masukkan sekali. Lepas tu, anda untuk anda punya sidebar di tepi pula, anda harus pilih gadget daripada add a gadget tu, klik, anda masukkan pertama popular post, kedua archive post, yang ketiga anda masukkan apa satu lagi popular post, archive post, random post dah masukkan situ. Okey, lain anda boleh masukkan seperti embedded anda punya Facebook pages, embedded YouTube anda jika ada sana, masukkan ke tepi sini. Kerana anda membuat artikel, pada saat datang artikel akan bertambah dari masa ke masa, mungkin beratus atau beribu. Pentingnya benda ni, di mana post yang popular akan berada di hadapan. Anda kena pilih all time popular di atas, dan kemudian random post, di mana random post dia akan cari post yang ada, dia terbitkan, dan kemudian arsip anda, di mana arsip yang dia boleh lihat setiap bulanan apa yang anda terbit artikel, dia boleh cari dengan mudah. Okey. Oh, yang terakhir sekali adalah categories. Blogspot panggil label, di mana sebagai contoh anda menjual produk kecantikan, dan di dalam artikel Blogspot ada satu area panggil label. Arti anda spesifikasikan barang kecantikan ini sebagai label beauty. Okey, anda jual barang perumahan, anda panggil home. So artinya anda kategorikan anda punya, kalau pergi ke mana e-commerce website kan ada kategori-kategori dia kan. Itu maksud saya yang itulah kategori. So mudah untuk orang mencari. Orang beli makanan, anda klik kategori makanan, ada keluar semua ada punya artikel dan kategori makanan. Itu semua harus dimasukkan dahulu. Sudah siap, betul? Lepas tu anda kena buat pages yang wajib, di mana pergi klik ke dashboard pages, anda kena buat about us, tentang anda. Kedua, contact us, bagaimana untuk menghubungi anda. Policy and refund anda kena buat. Okey. Lepas tu yang tiga ni lah yang wajib anda kena buat. So ini adalah kehendak Google, atau anda boleh masukkan shipping method. Shipping method kita ada menggunakan Shopee, betul? So, kita terangkan dengan lancar lah. Kenapa kita menggunakan shipping, sebagai kita punya shipping method. Mungkin kerana Shopee adalah platform yang dipercayai, dan kita mahu anda percaya pada kita anda hantar ke Shopee kami. Dan juga dia punya shipping adalah murah. Anda win, saya win. Anda menggunakan platform yang dipercayai, dan anda pun dapat free shipping yang baik. Itu masuk ke situ, contohlah anda terangkan lah. So about us, saya ulang sekali, about us, policy and refund, dan juga contact us harus dibuat di pages anda. Anda kemudian letak benda ni visual, nampak di bahagian bawah sekali, bagi footer. Masukkan anda punya maklumat tiga ni.
Ini amat penting untuk mendapatkan traceability daripada pelanggan anda. Jika mereka tak tahu, mereka nak kenal anda, siapa anda, so mereka boleh klik tengok about us, oh ni Mamat ni menjual, kontak saja, ada masalah ke kontak abang. Sebab kita menjual, kita telus dalam memberikan nombor email atau telefon kita pada pelanggan anda. Okey, itu wajib kena buat. Alright. Kemudian anda kena, yang paling penting adalah mendapatkan domain. Okey, domain. Saya menggalakkan anda semua mendapatkan domain. Sebaik saja anda telah membuat sebuah blog, terus menggunakan Namecheap, dia murah, terus ambil domain dan buat. Kerana domain ni, kalau ada domain, berkenaan dengan trust juga. Orang cakap, oh ada .com artinya orang tahu ini sebuah website yang boleh dipercayai. Kalau blogspot.com ni pakai murahnya ni, ya, data dia bohong. So kita nak dapatkan accessibility atau branding produk kita, kita harus menggunakan domain kita. Gunakan awal-awal. Jika anda dah buat lama-lama, anda tiba pakai domain, macam saya tadi, macam shoppingmaniac.com kan, telah dibuat pada bulan Mac yang lalu 2021. Baru Januari ini saya tukar kepada domain.com. Bermakna segala trafik yang ada sebelum ni hilang. Kerana kita pergi ke domain yang baru. So ada waste masa yang cukup banyak untuk anda usahakan selama ini. So nak tukar domain atau nak tukar domain, nak tukar sekarang. Tak nak tukar, jangan tukar. Itu nasihat kepada anda. Tapi saya nak tukar kepada .com lah. Dapatkan domain. So mana nak dapatkan domain? Saya telah membuatkan YouTube tutorial cara terperinci mendapatkan domain cara murah di Namecheap. Anda boleh dapatkan juga. Saya akan masukkan link ni semua di bawah sini nantilah. Okey, telah dapat domain. Anda kena setting anda punya description, search description. So description atau punya keyword lah, dia bagi keyword atau dia panggil meta lah. Okey, yang mana-mana sebut lah. So blogging panggil description, search description, dia terletak di dashboard anda. Bahagian setting anda klik, bahagian atas anda nampak description. Dia menerangkan secara umum apakah website anda ni bercerita. Apakah tentang website ni. Ada bercerita websitenya kami adalah sebuah syarikat e-commerce yang menjual produk kecantikan. Ada bertulis kat situ lah. Kami sebuah syarikat e-commerce yang menjual produk-produk di Shopee, dan di Shopee anda boleh, dan jualan dah laku di kedai Shopee kami. Contoh begitulah, anda terangkan dengan jelas lah. Itu description ni amat penting Kerana jika orang klik kepada anda punya blog, nanti kan kalau pergi Google kan ada tulis shoppingmaniac.com, bawah tu ada tulis kecil kan, itu dia bagi description. Dan juga mudah untuk Google mengindeks anda lebih cepat jika dia memahami apakah sebenarnya website ini, benda website ini. Anda perlukan description tersebut. Okey. Dan yang seterusnya, kita harus masukkan meta tag. Okey. Setiap artikel yang kita buat di blogging, kita akan postkan, type post, sebelah kanan dipanggil search description juga, tapi sebenarnya dipanggil meta tag. Anda masukkan apakah cerita tentang spesifik produk yang anda ceritakan. Artinya jika orang klik pada URL produk sabun, nak dibuat awak ketika sabun, klik nama tajuk, akan keluar kecil satu yang sama macam search description, tapi dia spesifik kepada artikel anda. Itu pun perlu anda buatkan untuk mendapatkan indexing atau carian oleh Google dengan lebih cepat lagi. Dia bagi meta tag. Alright. So lepas tu anda kena update anda punya robot TXT, robot text panggil lah. So dia tetap diberikan setting juga robot text, di mana anda memberikan arahan sama ada anda mau anda punya blog ni diindeks atau tidak lah. Secara kasar lah, anda boleh pilih. So anda allowed untuk anda punya robot di anda punya blog ini dalam bentuk untuk di audit atau untuk di indeks atau tidak. Biasanya kita tidak kacau robot TXT lah, tapi kita biarkan saja. Tapi ada metod dia untuk kita mempercepatkan indexing menggunakan robot text ni. Ada orang kata ada edit HTML yang boleh kita masukkan dalam situ lah. Itu nanti saya akan buat lah kat situ Itu robot text kat situ Okey, tengok buku Kedua adalah custom robot header text pun ada kena buat. Sama dengan robot text, di mana anda spesifikkan sama ada anda mau archive anda di Archiver
atau anda punya tagging untuk diindeks oleh Google, tidak, anda tentukan sendiri. Tapi biasa kita kosongkan. Okey, jangan kacau kat situ. Alright. Dan kemudian anda kena masukkan anda kena daftar di Google Analytics. Okey, ini adalah penting. So jika anda buat website saja, pertama anda kena daftar di Google Analytics. Daftarkan dulu, di mana anda akan gunakan Google Analytics ini pada masa akan datang untuk melihat behavior orang yang melawat ke kedai Shopee, ke website anda. Lelaki ke perempuan, umur berapa, dari mana, anda boleh dapat dari Google Analytics tersebut. Itu yang amat penting. Itu Google Analytics ini secara amnya dia berfungsi untuk melihat pengguna datang. Kita mengkaji pengguna yang datang, kita dapatkan data. Dan kita nak buat kita punya ads akan datang, kita refer pada data ni. So, audience kita yang sebenarnya, itu Google Analytics. Anda kata buat Google Analytics macam mana? Saya telah buat dengan panjang lebar di dalam YouTube channel saya, bagaimana untuk membuat Google Analytics. Anda gunakan yang itu. Okey. Okey, dan seterusnya anda kena buat Google Search Console. Google Search Console ni memang wajib kena buat, di mana anda jika tidak buat, anda punya blog menjadi amat lambat untuk diindeks oleh Google. Okey, dia adalah satu daripada milik Google lah, Google Search Console. So dekat setting juga, anda klik kat bawah, cari Google Search Console, anda klik, anda daftarkan anda punya website di dalam Google Search Console. Dalam Google Console yang paling penting adalah sitemap XML. Sitemap adalah kita spesifikkan URL kita agar lebih cepat diindeks oleh Google. Yang saya cerita semua sama, nak cepat diindeks Google. So Google Search Console ni secara amnya melihat prestasi blog anda. Adakah ada error ke, ada not valid ke, ada performance anda tak bagus ke, ada crawl issue ke, ada masalah security ke, anda tidak mobile responsif ke, atau adanya blog lambat ke, semua boleh lihat di Google Search Console. Anda kena daftar tu dulu. Dan yang paling penting, daftar saja, terus masukkan sitemap di dalam Google Search Console di bahagian sitemap tu. Itu pun saya akan terangkan, saya akan tunjukkan anda, saya akan datang lah. Okey, faham? Okey benda tu? Alright. Anda sudah keliru, saya tahu. Okey, dan kemudian anda kena daftar juga di Bing Webmaster. Di Bing Webmaster ada satu juga enjin carian. Okey, memang semua orang kenal Google, tapi sebenarnya ada satu lagi enjin carian yang popular di dunia. Lebih kurang 900 juta visitor datang melihatnya setahun. Itu Bing Webmaster. Daftar juga di Bing Webmaster. So anda, jika orang pergi ke Bing Webmaster, mereka mudah menemui website anda. Itu sama juga, dia macam Google Search Console, tapi dia panggil Bing Webmaster. Okey. Yang ketiga, anda perlu daftar di Yandex. Yandex itu salah satu enjin carian juga di Rusia. Okey. Dan kenapa kita gunakan Yandex? Kerana Yandex juga ada dia punya kajian atau analisis blog anda adalah lebih banyak berbanding dengan Google Search Console. So anda boleh lihat anda punya kesihatan blog anda tu dengan baik. Pun daftar juga. Jika anda daftar, anda dapat internal link, external link, link juice yang bagus lah. Link yang bagus daripada Google Search Console, link yang bagus daripada Bing, semua dapat kat situ. Okey. Yandex. Okey. Saya ulang sekali lagi, anda buka, anda kena daftar ke 3 webmaster ni. Google Search Console, Bing Webmaster, Yandex. Okey. Alright. Okey, jelas Okey, kemudian semua dah siap. Lepas tu anda kena daftar. Saya menambahkan satu lagi tips yang diorang tak kasih, membuat kita kelainan sedikit. Anda kena daftar di Uber Suggest. Uber Suggest ini adalah satu cikgu saya, dia nama dia Neil Patel, dalam membuat satu aplikasi nama Uber Suggest untuk anda mencari keyword untuk berartikel pada masa akan datang. Katakan anda tengah mencari keyword tentang sabun, ada type dan juga kat situ akan keluar semua keyword tentang sabun dan juga artikel-artikel tentang sabun. So anda punya idea untuk membuat blog atau artikel tentang sabun pada masa akan datang. Okey. So yang ini berikan percuma, tetapi terhadlah kalau nak paid dia lebih kurang $450 setahun. So tak payah, masuk Uber Suggest untuk kita dapatkan kita punya keyword, dan juga dia memberikan apakah masalah yang berlaku pada anda punya blog. Dia memberikan kesihatan dalam blog anda juga. Okey. Okey, kita dapat lihat saya mendesak anda untuk masuk ke Google Search Console, Bing Webmaster, Yandex Webmaster, tambahan Uber Suggest untuk melihat apa?
kesihatan blog anda. Anda tahu kalau Google Search ada tegang sikit yang perkara ini, tapi tak terang perkara yang diterangkan oleh Yandex. Yandex ada perkara yang diterangkan tapi tidak diterangkan di Ubersuggest. So anda dapat melihat keseluruhan kesihatan blog anda yang perlu anda lakukan maintenance, yang perlu anda buat. Apa kesalahan anda buat, anda kena betulkan. Sebenarnya kalau anda punya kesalahan tu tidak dibetulkan segera, anda akan lambat diindeks oleh Google. Kita nak blog itu kita suci dan bersih dan mesra dengan Google. Itu kita nak. So kita perlukan ke semua ni, dan pada yang sama juga kita akan mendapat link yang bagus pada semua benda ni lah. Okey. Alright. Anda dah daftar semua dekat webmaster, webmaster dia panggil dah daftar. Anda kena daftar lagi ke Facebook Pixel. Anda kena buat business manager di Facebook Manager. Anda klik ke Pixel, klik Pixel, daftarkan anda punya blog ke dalam Facebook Pixel, Facebook Pixel, verify domain anda, dan anda sudah melihat boleh melihat berapakah visitor yang datang ke kedai, ke blog anda. Anda boleh letakkan purchases, view content, page view. Buat masalah ni pakai page view sajalah. So anda boleh Facebook Pixel ni akan digunakan pakai apabila pada masa akan datang anda pergi membuat Facebook Ads. Anda sudah punya data di situ. Buat tu dahulu. Buat sekarang ni tak adalah graf dia datang. Tapi dalam masa 6 bulan, 3-7 bulan ada draft banyak kan. So anda sudah punya audience yang sudah dikumpulkan oleh Facebook. So anda nak buat Facebook Ads, anda boleh menggunakan Facebook Pixel ni very very power . Sebab tu website amat diperlukan untuk membuat lookalike, custom audience, semua daripada, atau anda boleh buatkan guna objective convention dari situ juga. Inilah pentingnya Facebook Pixel. Buatkan dahulu. Gunakan business manager Pixel. Ini pun saya akan terangkan juga. Saya harap anda jangan keliru, anda dengar sahaja apa yang perlu anda buat jika anda buat sebuah blog lah. Jika anda ingin dapat lebih lanjut, anda boleh cari di YouTube channel yang banyak mereka tentang semua yang saya sebut kali ini. Okey? Anda dah siap? Kemudian anda akan mula untuk membuatkan tambahan kerja seperti buat pop-up sign in. Pernah tak kita pergi klik ke masuk ke satu blog tu, keluar sila daftar email di sini untuk dapatkan voucher percuma. Itu dipanggil pop-up. So anda boleh gunakan Mailchimp untuk membuat pop-up di anda punya blog atau website. So anda boleh kumpulkan email daripada orang yang datang daripada ke mana? Ke website anda. Dan anda boleh ambil semua maklumat ni, seorang yang terdaftar email pada anda ni, anda boleh masukkan ke Facebook dan anda boleh buat ads dengan trigger spesifik orang-orang yang punya email ni. Dan anda boleh tahu email daripada mereka setiap bulan. Email marketing dia panggil. So kita sama kita buat email marketing juga. Email marketing adalah penting. Okey. So lain-lain anda, saya rasa dah siap dah. Inilah yang perlu anda buat. Jika anda hendak mulakan sebuah blog lah, prepare ni semua dulu. Ada tambahan lain seperti membuat pages error 404, di mana ada kena synchronizekan dan Google Analytics dengan Google Console boleh synchronizekan. Kan kena buat semua tu. Kemudian anda kena edit HTML meta tag dengan keyword di dalam untuk dapatkan lebih mantap lagi. Saya menggunakan certification dengan meta tag. Anda boleh update yang disediakan oleh Blogspot. Anda boleh masukkan juga di dalam anda punya customize tema anda di edit HTML, masukkan sekarang tak. So dia lebih kuat lagi kat situ. Kemudian anda boleh check balik no follow, do follow yang perlu anda buat untuk pastikan. Kadang kita nak Google index kita, orang kata benda tak penting. Google jangan index ni, kita berarti no follow. Itu yang perlu lakukan. Yang lain seperti banyaklah, tapi yang penting ini. Okey. So boleh tak nak buat ni dahulu sebelum anda prepare artikel buat macam biasa, buat tak masalah. Tapi bersama juga jika anda dah sebuah blog, ambil masa untuk pelajari benda-benda ini dan buat di dalam blog anda. Ini yang perlu anda buat dahulu untuk mendapatkan sebuah blog yang sempurna dari segi SEO, dari segi pandangan Google. Yang perlu anda buat ni dahulu. Faham? Okey, saya rasa dah 24 minit saya bercerita tentang perkara ni saja.
Dan saya tahu anda keliru, tapi jangan risau. Dan siapa yang pernah mempunyai blog, tentu sebelum ini juga sebelum jadi seorang blogger, tentu faham apa saya masukkan lah. Dan jika anda tertinggal mana-mana yang ni, atur buat dengan segera. Okey, dengan cepatlah. Saya rasa dah faham apa saya sebab tema-tema seperti meta tag, certification, heading, on page, off page SEO, semua adalah istilah-istilah yang normal di dalam dunia bloggers. Kita barat kita kena faham lah benda ni. Dan jika untuk rakan-rakan kita yang baru ni yang ingin membuat blog, anda dapat lihat kesukarannya untuk membuat sebuah blog. Sebenarnya nampak macam mudah, buat pun artikel tapi tak ada page view. Sebab inilah, anda buat artikel, anda buat blog, terus post, tak ada page view. Kenapa? Kerana ini anda tidak punya yang ini. So anda jika ini memahami lebih lanjut lagi tentang benda-benda ni semua, pada saya tengah plan untuk membuat sebuah e-book yang lebih jelas dari segi artikel. Benda macam ni tak susah nak buat dalam YouTube, dalam apa kata video. Saya lebih suka membuat dalam bentuk penulisan supaya anda lebih faham penulisan dan ikut step by step. Ada benda yang perlu sesuai dibuat video, macam tentang video ni kan, anda keliru. So kadang perlu buat dalam tulisan. Saya akan buatkan sebuah e-book tentang bagaimana membuat sebuah blog yang sempurna dengan lebih jelas lagi. So anda mendapatkan e-book ini nantilah dalam progress untuk saya buat untuk dikongsi bersama anda lah. Okey, dan jika anda tidak tahu mana untuk daftar blog, tolong dapatkan e-book saya atau ada berbagai YouTube channel yang lain. Mereka ada berikan juga petunjuk bagaimana untuk membuat mendaftar di Blogspot lah, boleh juga, tak ada masalah untuk saya. Dan anda kena terus continue untuk menonton video-video ni, video saya, di mana saya akan berikan satu persatu bagaimana untuk memperkukuhkan blog anda. Okey, alright, itu saja sebenarnya. Memang panjang sebab saya minta 6 bulan. Mungkin lebih. Okey, dan tu kita buat, saya akan berikan next tutorial yang penting, amat penting juga, bagaimana untuk mendapatkan sebuah artikel yang sempurna. Tu panjang juga, itu bunyi 22 cara yang perlu anda ingat dalam kepala anda setiap kali ini buat artikel. Anda masukkan ke situ. Okey, tak apa, jangan keliru. Okey. So kita buat yang ini dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Idrus. Sebenarnya saya berikan tips tentang blogging, tips tentang Facebook Ads, dan tips tentang Shopee. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan tips-tips yang awesome dari saya untuk anda semua lah. Dan untuk YouTube channel ini saya menggunakan real data, no worry. Saya menggunakan shopee.com sebagai bukti saya boleh dapatkan 500 page view dalam 9 bulan. Dan video sebelum ni pun saya dah buatkan, saya telah menunjukkan situasi sekarang shopee.com hanya mendapat lebih kurang 100 page view. Dan bagaimana saya dapatkan 500 page view? Inilah caranya. Saya dengan anda boleh dapatkan 500 page view, tapi inilah caranya. Ikutilah cara ini, anda boleh dapat, malahan mungkin anda boleh dapat lebih daripada 500 page view secara organik daripada Google. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Dah setengah jam ni, dah haus. Okey, bye.